Assalamualaikum, boleh dengar? Salam. Test. Boleh, saya boleh. Ya. Desktop nampak? Nampak. Okey. Okay, so sebelum kita proceed untuk next section, okay, saya nak beritahu beberapa perkara. Okay, yang pertama berkenaan dengan kita punya perjalanan PDP lah. Okay, perjalanan PDP. So sekarang ni kita berada di minggu keberapa, siapa ingat? Minggu berapa? Saya pun lupa dah ni. Okay, sekejap. SOWK. Nampak desktop? Okay. Nampak. Okay. Jadi ada yang tertanya ni sekarang kat mana, lepas ni apa yang berlaku. Okay, so kita bagilah bayangan kan. Kalau tak nanti kita blank-blank jugalah. Okay, apa. Sebenarnya kita ni berada di posisi kat mana ataupun kat mana kita punya kedudukan sekarang ni dari segi pembelajaran. Okay, kalau ikutkan planning kita ialah sekarang ni kita berada di sekarang bulan minggu ke 18 lah. Okay, sekarang ni kita berada di minggu ke 18. Okay, so kalau ikutkan kita dah patut habis chapter 6 lah. Okay, tapi disebabkan PKP, so kita delaykan sikit minggu tu memang akan ada tambahan minggu. Okay, disebabkan PKP ni. So that's why kita memperlahankan sedikit dia punya movement dari segi perjalanan PDP itulah. Okay, so hari ni saya akan habiskan chapter 5. Chapter 5 ni sikit je sebenarnya. Okay, teori. Okay, so kalau minggu depan kalau tak ada apa-apa kita akan start dengan chapter 6 lah. Okay, teori. Okay, selepas habis chapter 6, okay, kita dah mula fokus dengan kita punya lab lah. Okay, kita punya lab. So setakat ni kita akan buat secara simulasi saja. Okay, so minta setiap group akan prepare lah. Dan chapter 6 nanti kita akan ada lab. Okay, untuk unit 5 tak ada lab. Okay, untuk unit 5 memang tak ada sesi practical lab. Okay, untuk unit 6 baru kita ada sesi assessment untuk practical lab. Okay, dan standby untuk test 2. Okay, test 2 kita akan buat selewat-lewatnya sebelum pertengahan Oktober lah. Okay, so mungkin boleh jadi 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. So standby. Okay, so kalau kita nak buat awal pun boleh lah, tapi sebenarnya takut student tak ready lah. Okay, takut student tak ready. Okay, ada soalan setakat ni untuk PDP? Setakat ni ada apa-apa informasi tak daripada ketua program masing-masing? Bila naik ke? Tak ada Okay, so kita mungkinlah dari segi saya punya saya punya agak-agak lah kan. Saya punya ramalan ni mungkin you all akan naik pada bulan 11 lah. Berkemungkinan. Okay. Tapi tak pastilah. Okay, berkemungkinan bulan 11 itu saya rasa. Sebab awak punya senior insyaAllah akan naik pada bulan Oktober lah. Okay, pada pertengahan Oktober. Itu awak punya semester 3 senior awak lah. Semester 3. So lepas dia orang naik, okay, dia orang akan balik and then diganti oleh batch awak pula lah. Batch awak. So untuk slot balik ke college ni bukan PDP face to face sebenarnya. Sebenarnya adalah untuk membuat praktikal, sesi lab saja. That's why kita kena habiskan juga apa assessment yang berkaitan dengan teori macam test 1, test 2. Okay, assignment mungkin tak ada lah. Okay, assignment tak ada. Okay, tapi nanti mungkin akan ada final assignment. Tak tahu lagi macam mana. Okay, tapi senang kata lab ni yang paling kita takut lah. Okay, bukan takut apa. Takut kita kelang kabut nak buat nanti. Okay, takut kelang kabut kita nak buat. So that's why saya kata
Lab mana yang bahagian simulation ataupun calculation, okey, mana yang boleh settlekan, kita settlekan dulu. Tak apa, nanti lepas habis chapter 6 ni habis, baru saya akan go through balik, saya akan tengok balik setiap group progress. Okey, kalau ada salah ke silap ke ataupun pembincangan ke, nanti kita akan boleh discuss waktu kelas lah. Okey, itu sedikit informasi. And then lagi satu ialah pada bulan Oktober, start bermula Oktober, akan ada pemantauan daripada pihak HQ MARA. Mungkin dah tahu kot, dah tahu kelas-kelas lain pun mungkin sama je lah. Ke tak tahu lagi? Tak tahu okey, sajalah saya nak bagi tahu. Just prepare saja, okey, udah bulan Oktober. Tapi saya rasa mungkin tak tahu lah, mungkin masuk kelas kita tak ke tu tak tahu. So nasib-nasib. Okay, that's why kalau perasan saya rasa semua kelas sekarang ni kita orang tengah buat kelas melalui Teams. Okay, sebabnya dah di-standardizekan MARA, okay, guna Teams. Okay, setakat inilah. Okay, so tak apalah. Okay, walaupun open source pun okay je, tak ada masalah pun. Tapi tak apa, kita boleh je, tak ada masalah. Saya guna Teams pun boleh. Actually sebelum saya buat kelas dengan kelas awak ni, sebenarnya sebelum ni kelas saya semua guna Microsoft Teams. Okay, untuk pengetahuan korang lah. Okay, tapi ada beberapa isu lah guna Teams bila sebelum ni. Okay, awal-awal dulu kelas saya starting memang saya tak guna Google Meet, memang saya guna Teams. Okay, Microsoft Teams. Cumanya ada beberapa isu dari segi student yang kalau guna data. Okay, so kalau guna Unify tak ada masalah. Unify tadi, tapi kalau guna data ni yang saya tahulah, dapat feedback daripada student, data tu akan cepat habis sikit. Okay, then dia berat sikit. So kalau kita view on camera pun, saya tak akan nampak student. Okay, dia tengok line jugalah. Okay, betul ke tak betul tu saya tak tahu. Betul ke? Oh, alam. Tak pernah guna okay, so tak apa lah, lepas ni kita. Sebenarnya sebelum ni untuk semester 3 saya guna Teams. Okay, that's why lah kebanyakan pensyarah sebelum ni memang guna Meet je lah. Okay, macam saya pun guna Meet je sebab macam lagi mudah interface dia. Lepas tu straightforward je, just boleh Google, boleh create anytime je, terus dia masuk. Okay, Teams ni okay. Dari segi features dia memang sedap lah nak ikutkan daripada Google Meet ni. So kat sini attendance pun saya boleh auto generate saja. Kalau dekat Google Meet saya kena download dia punya apps dan sebagainya lah. Okay, kat Teams ni semua ada je masalah. Okay, so habis yang tu. Okay, ada soalan nak tanya apa-apa? Berkenaan dengan yep, chapter 3 dan 4. Okay, test 2 chapter 3 dan 4. So standby lah. Okay, kita orang tak ada lah nak buat awal. Satu lagi kita bagi tahu siap-siap supaya student ni boleh prepare lah. Okay, boleh prepare. Jadi ada masa tu banyak, seminggu, 2 minggu. Sebab you all pun ada subjek-subjek lain. Kita orang faham lah. Okay, dan kalau kita beritahu, okay, minggu depan exam. So mestilah semua kelang kabut kan. Okay, jadi kita beritahu, okay, paling-paling lewat pun 2 minggu lagi lah boleh lewat. 2 minggu lagi. Okay, dia takkan sampai lebih 15 Oktober. Itu yang kita orang plan lah. Actually nak buat cepat pun boleh je, tapi tak nak lah nanti you all kelang kabut. So tak apa. So apa ni, ambil masa. Okay, ambil masa macam BJT tu mungkin banyak kan. Okay, BJT tu banyak. Unit 3 dan 4 tu antara chapter yang berat lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 3, 4 tu tengah-tengah tu memang dia heavy sikit. Unit 1 ni okay sikit. Unit 2 just macam apa ni, okey lah, dah nak masuk stage yang lebih susah. Tapi 3, 4 ni, so untuk level korang, so kita assume dia susah lah. Okay, dia assume susah. So 5, 6 pada saya dia mudah. Okay, cumanya dia susah sebab dia teori. So siapa yang minat teori tak menjadi isu lah. Okay, tapi siapa yang tak minat teori, iaitu kefahaman, baca, kena hafal sikit. Okay, tu ada kelemahan sikit lah yang tu. Okay, so yang tu kena banyak membaca untuk unit 5 dan 6. Okay, so habis suara ni kita sambung chapter 5. So saya nak habiskan chapter 5. Okay, desktop okay boleh nampak
Still sih memang jarang pun saya pakai. Okey. Okey, hari tu tak silap saya sini saya dah settlekan ni. Ini dah kan? Dah. Yang saya dah lah ni, anode current interruption dengan force commutation technique. Dah, jangan sampai lupa pula. Okey. So nak ikutkan yang ni ialah anode current interruption. Maksudnya dia turning off, so kita kena perlu turn on, kita kena turning off kan kita punya circuit. Okey, sebabnya untuk SCR ni kita boleh, saya ada tunjukkan dah itu, maksudnya dia boleh onkan something tu, onkan circuit tu dengan sekali trigger, so dia always on. So untuk offkan circuit kita kena tambah satu switching, kita parallelkan dengan SCR and then kita press, okey, waktu tu dia boleh offkan kita punya circuit. Okey ni. Dah explain hari tu. Dah okey, so dah. Okay, so hari ni pergi pada application lah. Kita sambung application. Okay, ni sekejap ni kalau ikutkan boleh habis. So nanti saya masuk sikit chapter 6 lah. Okay, chapter 6. Kalau sempat, okay sempat kot. Okay, ni application tak ada apa pun. Okay, application untuk SCR ni banyak lah. Okay, ataupun twister. Okay, so salah satunya adalah static switch, phase control system, battery charger, temperature controller, okay, single source, emergency lighting system. Ini contoh. So actually banyak sebenarnya. Okay, banyak. Ni ambil back laptop dia. Okay, static switch, phase control system, okay, battery charger. Okay, ni contohnya control the amount of load current. Okay, kalau dalam soalan dia suruh minta salah satu contoh application dalam SCR. Okay, ini antara yang mudah lah circuit dia yang boleh kita bagi jawapan. Okay, so kat sini dia control kita punya brightness lampu kita lah. Okay, brightness lampu kita. So macam mana dia control brightness? Dengan kita control kita punya current flow. Okay, dalam circuit kita. Okay, dalam circuit kita. So kat mana dia control? Dekat R2 lah. Okay, pada R2. So R1 ataupun R1 ni ialah nilai tetap lah. Okay, resistor yang biasa. Okay. So SCR and then disambung pada diode D1. Okay, D1 tu fungsi dia adalah untuk memulihkan dia punya current yang flow tu berada dalam keadaan DC lah. Okay, sentiasa dalam keadaan satu arah saja. So dia tidak jadi AC signal. Okay, so sebabkan kita punya biasa kalau dalam contoh mudah lampu tidur lah, kalau brightness, control brightness ni. Okay, control brightness biasanya lampu tidur. So kita punya input biasanya memang 240 ataupun 110 volt AC. Okay, biasanya memang AC, maksudnya ada positif dan juga negatif cycle. Okay, jadi waktu negatif cycle ni, kalau diode, apa yang berlaku? Bila negatif cycle, okay, dia akan off lah. Okay, dia akan off. So kita kena tambah satu diode kat sini. Okay, kalau kita tak letak diode, so apa berlaku? Bila AC current ni masuk dalam circuit, waktu negative cycle, so SCR ni akan jadi reverse. So bila jadi reverse, lampu ni akan terbadam. So jadi nanti waktu positive cycle dia on balik. So nanti dia akan jadi blinking pula. Kejap padam, kejap hidup. Okay, on off. So that's why dia letak satu diode kat sini supaya output dia pada SCR nanti, so dia akan jadi macam rectifier itulah. Okay, so dia jadi sentiasa positif. Okay, so lampu sentiasa menyala. So untuk control dia punya brightness dia adalah R2 kat sini. So ni adalah variable resistor lah. Okay, so lagi banyak current flow yang berlaku yang melalui dalam circuit ni, so lagi terang lah. Okay, so secara logiknya untuk banyakkan current flow kat
sini, so kita perlu kurangkan resisten. So bila resisten tinggi, okay, so macam kita resisten tinggi, seolah-olah kita banyak block lah. So bila kita buat banyak blocking, so current flow akan yang melalui itu dia akan lebih sedikit. So lampu dia akan makin malap. Makin malap. So kalau nak terangkan dia, so kita kena kecilkan nilai R2. So kita kita variablekan lah kita punya resistor, konsep dia. Okay, so sama saja dia punya penceritaan dia kat sini. So D1 ni adalah untuk prevent waktu negative voltage. So waktu prevent tu supaya SCR tadi tak off lah. So dia sentiasa positif. Okay, so dia on saja. Okay. So lagi satu application ni ialah RC phase shifting network. So dia guna dia control dia control current juga, tetapi dia tak guna dua resistor. So dia guna satu variable dan satu capacitor. Okay, so dia punya angle pergerakan untuk control brightness ni adalah daripada dia control phase shift dia lah, 0 hingga 180. Okay, dia control macam tu lah. Okay, ni adjust waktu high value. Okay, waktu high value, so ni angle dia. Okay, ni angle dia lah. Okay, so waktu dalam keadaan middle, kita adjust dalam pertengahan. Contohnya kita punya variable daripada 0 hingga 100k. So dalam middle adalah 50 kilo ohm. Okay, 100k. Contohlah 0 hingga 100 kilo ohm. So middle 50k lah. Kita vary kita punya variable resistor tu. So bila 50 kilo ohm, so dia akan dapat angle 90 kat sini. Okay, angle 90. So kalau maksimum, so dia akan dapat macam ni, contoh lah. Okay, so depend juga berapa value maksimum kita punya variable resistor. Okay, lagi satu ialah diode. Fungsi karakteristik diode for alternating current. Okay, diode. Okay, diode ni satu lagi komponen baru lah. Okay, komponen baru. Okay, so kat sini kalau kita nampak soalannya ada diode kat sini. Dua diode digabungkan. Okay, sini positif, sini negatif. Sini positif, sini negatif. Okay, seolah-olahnya sini P, sini N, sini P, sini N. So kalau awak nampak ni, so dia akan pergi macam ni. So positif, sini negatif, sini negatif. Jadi apa yang berlaku kat sini, dalam keadaan kita terbalikkan supply, contoh kita sambung sini ke supply, contohlah ni tak ada circuit lagi lah, tak ada resistor, tak ada transistor. Okay, dalam keadaan kita sambung macam ni, sini positif, sini negatif, circuit kita on sebab sini ada positif, sini negatif. Okay, katalah kita terbalikkan, sini positif, belah sana negatif, pun still on juga sebab side yang belah sini positif, sini negatif. So dia membenarkan apa-apa polarity daripada input, okay, tak kira lah daripada forward reverse ke forward ke, data ni akan boleh on. Okay, so special untuk diode lah. Okay, diode punya function. That's why kat sini ada positif dan juga negatif. Okay, ada positif dan juga negatif. So dia boleh on dua-dua side. Okay, maksudnya kalau terminal supply tu kita terbalikkan pun tak kisah pun, terbalik macam mana pun dia tetap forward. Dia tetap forward. Okay, ni contohlah. Okay, so dia gabungan daripada 4 transistor. So kalau kat sini kita perasan dia terbalikkan supply. Okay, positif negatif. Okay, circuit ni tetap function. Okay, current tetap boleh flow. Okay, current tetap boleh flow. Okay, itu fungsi diode. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada Okay, so actually unit 5 ni memang teori lah. Teori sikit dia, dan kalau kita tengok dia punya nota pun tak banyak. Okay, kalau unit 6 agak struggle sikit.
Okey, so saya nak pergi kepada unit 6. Sekejap. Okey, ni saya contoh sekejap. Nak tunjuk. Okey, ni contoh application Dayak So dia sambung pada proximity detector. Okey, or touch switch. Okey, ni contohlah. Okey, contoh. Okey, unit 6. Okey, unit 6 ni ada lab. Okey, unit 6 ada lab. Okey, so ni unit terakhir. Okay, kalau ikutkan ni minggu lepas lah punya, ataupun 2 minggu lepas patutnya kita masuk chapter ni lah dan habis. Okey, tak apa. So ni kita sambung. So introduction to power supply. Okey, siapa boleh bagi tahu apa itu power supply? Saja sembang-sembang. So hari ni tak nak berat-berat. Hari ni kita just introduction saja. Okey, introduction saja berkenaan dengan power supply. Okey, apa yang awak faham tentang power supply? Tak kisahlah apa yang awak rasa terlintas, cakap je, tak ada masalah. Bekalan kuasa kan? Okey, apa dia power supply ni? Okey, bagi power component dekat skirt. Ada lagi? Ada? Sebab chapter ni, chapter 6 ni memang teori lah. Memang sampai habis. So, saya punya slide ni teori je. That's why saya boring ni kalau nak cakap seorang-seorang. So, kita lebih pada santai, nak sembang-sembang je lah sebenarnya. Okey, kalau chapter 1 hingga chapter 4 tak ada masalah. At least dia ada formula, dia ada calculation. So, saya boleh guna whiteboard untuk apa ni, untuk cara menyembang formula dan sebagainya. Tapi bila teori, chapter 5 dan 6 ni memang boring sikit lah. Saya baca slide je. Okay, that's why kena ada santai discussion sikit. Okay, so power supply apa? Apa lagi yang awak rasa? Google ada. Bagi idea sikit, power supply ni apa sebenarnya? Agak-agak apa yang awak tahulah pasal power supply ni. Tak belajar lagi, tapi agak-agak lah kan, apa benda ni power supply? Dia salurkan voltage untuk circuit tu function. Okay, dia menyalurkan voltage. Okay, tak tahu siapa tadi Okay, so dia tahu voltage. Ada lagi? Tak ada So lebih kurang tu lah. So ada sedang kata nak onkan skirt. Okay, so macam-macam lah. Okay, basically power supply ni terlalu umum lah kalau kita nak cerita pasal power supply. Cumanya spesifik topik yang kita nak discuss ni ialah power supply dekat kita punya device ataupun elektronik circuit kita ataupun kita punya komponen, tu saja. Kalau kita cerita pasal power supply, kalau kita cerita dengan orang electrical, power supply ni pemahaman dia adalah power supply tu elektrik power supply 240 TNB punya supply. So itu pun power supply juga. Okay, power supply juga. Okay, kalau kita cerita dengan orang-orang otomotif, okay, so power supply ni mungkin dia orang akan refer pada power supply untuk kereta. Okay, bateri lah. Okay, bateri. So bukan setakat elektronik saja yang memerlukan power supply. Actually dalam bidang otomotif, okay, memerlukan power supply. So kereta walaupun tak nampak elektronik, kita nampak banyak pada mechanical. Okay, tapi untuk onkan, okay, untuk kereta tu bergerak, walaupun minyak full tank, okay, tapi dia perlu juga kepada power supply untuk onkan. Betul tak? Betul Ke ada kereta yang tak perlu, boleh je, okay, tak ada. So macam mana pun power supply tu tak ada. So maksudnya kalau kat kereta tu dia kena ada bateri untuk onkan. So dekat kenderaan juga hampir 80% control by electronic part. Okay, sensor, GPS, sistem brake system, lepas tu steering system. Okay, apa lagi? Hampir semua sistem tu memang dikontrol oleh
elektronik. So that's why saya kata dengan student biasanya saya akan beritahu, okay, walaupun kita ambil bidang kita katalah radiologi, you all ambil radiologi. So tak semestinya kita terlalu nak mengikat sangat yang kita ni nanti akan pergi ke radiologi punya bidang. Okay, sebab kita elektronik base. Okay, cuma di KKTM Ledang, you all ambil radiologi. Tapi bila awak pergi ke industri ataupun awak dah habis belajar, bila awak pergi dekat dunia sebenar, dunia career yang awak nak bina, awak tak boleh juga nak spesifikkan sangat radiologi sebab nanti kita akan tersepit dengan job scope kita. Okey, nanti awak tak boleh nak pergi jauh ataupun tak boleh nak move on. Contohlah you pergi interview yang radiologi punya bahagian lah, contoh you pergi tak dapat kerja, tak dapat. Tapi yang awak cuba test pergilah industri contohnya automotif. Okey, kadang-kadang kilang Proton ada buka interview. Kadang-kadang kilang Pro2 ada buka interview. Kadang-kadang dia punya requirement job vacancy dia kadang dia tulis diploma in electronic ataupun electrical elektronik kadang-kadang. So you pun apply. Tiba-tiba dapat. Jadi awak nak pergi ke tak nak? Cuba beritahu. Nak tak nak kita kena pergi. That's why saya kata memang betul lah kita kena fokus pada kita punya bidang yang kita ceburi, betul. Tapi kalau kita terlalu menyempitkan sangat pun nanti kita yang sakit lah. Okay, saya takut kerana student ni kita nak that's why kadang-kadang kita nak fahamkan parent ni pun kadang-kadang susah juga. Okay, kadang-kadang student boleh faham, kadang-kadang parent tak faham. Kadang-kadang kehendak parent ni dia nak bidang yang anak dia tu ambil juga. Kalau radiologi ni mesti pergi hospital ke mana-mana ke mesti radiologi. Itu susah sikit lah. Susah sikit. That's why pemahaman kita kadang sekarang kena open sikit sebab bila dah masuk dunia career sebenar ni, kalau kita terlalu memilih, kita susah nanti. Kita nak pergi jauh tu agak payah. That's why macam saya sendiri pun mempunyai pengalaman yang sama. Bukan saya seorang lah, hampir semua. Hampir semua. Walhal ada juga yang bekerja atau career dia akhirnya berjaya kadang-kadang bukan dengan bidang yang dia ambil pun. Kadang-kadang bidang lain. Tu rezeki lah. Soal rezeki tu tak apa. Tapi dalam konteks sekarang, dalam keadaan semasa, you all ambil diploma radiologi, so tak apa. Fokus dulu, habiskan yang ni dulu. Cumanya kita tak boleh juga tinggal yang lain terus. Maksudnya kita kena jengok-jengok juga teknologi otomotif. Sebab dalam tu ada elektronik. You kena tengok juga teknologi semiconductor. Silicon wafer, solar, teknologi solar. So, kalau bidang perubatan of course lah sebab you all memang ada elektronik biomedik kan, elektronik biomedical. So of course lah. So tapi yang lain-lain juga tak boleh. So apa-apa bidang pun hampir semuanya mempunyai elektronik. So terutama bidang otomotif. So bidang otomotif ni satu bidang yang sangat luas. So kalau awak kira berapa jumlah kenderaan kat Malaysia, so you all boleh google berapa juta agak bilangan kenderaan. So kat situ saja industri dah menunjukkan luas. Ni pun salah, dan awak punya bidang sendiri pun sebenarnya luas. Dalam masa untuk future plan pun bagus dari segi biomedik. Sebab manusia kan, dia melibatkan manusia. Dengan manusia ni ramai, penduduk Malaysia saja dah berapa juta dan hospital nak ikutkan tak cukup. Kalau ikut nisbah penduduk memang tak cukup support. Pergilah mana-mana hospital memang parking takkan cukup. Tak ada hospital yang tak ada ada parking. Mesti parking tak cukup sampai melimpah ruah tepi jalan, betul tak? Betul? Ke tak betul? Tempat saya okey je. Tapi setakat ni yang pengalaman saya memang semua. So itu menggambarkan industri untuk biomedik ni sebenarnya memang pack lah. Memang pack. Berbalik kepada power supply lagi. So itu power supply dalam otomotif ada dia punya bidang dia. So electrical ada bidang dia. So yang kita nak tu ialah elektronik. Kat mana tu? Dekat kita punya device, handphone, laptop, tablet. Kalau awak pergi dekat radiologi, radiologi ada mesin X-ray. X-ray tu sendiri memerlukan power supply.
Okay, memerlukan power supply. So apa lagi? Mesin-mesin yang melibatkan dalam pembedahan contohnya, okay, komputer dan sebagainya. So semua adalah electronic part. Okay, so memerlukan power supply. So power supply yang kita nak belajar ni ialah bukan power supply daripada TNB, tidak, tetapi selepas soket. Okay, selepas soket. Okay, apa maksud selepas soket tu? Okay, ni pun power supply juga ni. Okay, tak apa, hari ni petang ni kita santai-santai je. Saya tak masuk lagi secara mendalam. Ni santai-santai secara umumnya, you all pun faham. Okay, kalau orang tak faham dia akan kata, okay, ni supply kita. Mesin, washing machine, okay, home appliance lah. So ni elektronik. Ini Arduino board, nanti awak akan belajar masa semester 4. Okay, elektronik punya board lah. Okay, so ni bidang yang awak belajar kan, elektronik. Circuit. Okay, yang ni ialah home appliance. Maksudnya dalam ni dah ada komponen elektronik yang dah disiapkan. Okay, jadilah produk. So tak kira lah home appliance ke, ni gadget ke, ataupun apa-apa sajalah. Okay, so orang akan faham supply kita 240. Actually supply kita bukan 240 Okay, supply 240 inilah supply daripada TNB. Okay, maksudnya TNB mana? TNB. Okay, ni sajalah nak bagi mudah faham. Okay, ni rumah kita lah. Rumah kita Okay, TNB masuk rumah kita ni daripada jalan ni kan. Tiang elektrik pernah nampak kan? Tiang elektrik pernah kan? Tahu Tahu. Okay, berapa wire dia masuk? Wire elektrik tak silap saya ada 4. Yang kat jalan tu kan? Ada 4. Okay, yang masuk rumah kita berapa? Kita pun nak kena tahu juga, walaupun kita elektronik, tapi kita kena tahu juga basic electrical ni. You all ada subjek electrical kan? Tak silap saya, betul tak? Semester 1 Betul lah? Ke belum lagi? Ada buat wiring juga kan? Macam wiring-wiring pasang lampu macam tu kan? Betul? Tak silap saya. Simulation je lah untuk KP ni. Okay. So yang masuk rumah kita berapa wire? Cuba tengok. Aduh. Berapa? 2 Okay. So yang masuk 2. Yang masuk 2. Iaitu live dan juga neutral. So live neutral ni kat mana? Okay, dia masuk kita punya meter Okay, meter rumah kita. Semua orang ada meter rumah. Siapa tak ada tu maksudnya dia buat wiring secara haram lah. Okay, tak ada bill. Okay, so actually setiap rumah akan ada meter TNB. So lepas, jadi TNB ni dia lepaskan kita meter saja, sampai meter je. So lepas meter ni masuk dalam rumah, dia dah tak kacau. Itu bukan tanggungjawab TNB. Okay, so kalau contohnya device ni rosak ke apa, you call TNB, suruh repair, memang dia tak layan. Okay, setakat soket ni rosak, you call TNB, so dia tak buat. Okay, sebab TNB ni dia punya servis yang kita bayar tu, dia servis daripada luar sampai meter saja. Kalau meter tu rosak ataupun wire ni terputus ke, okey, itu dia betulkan. Yang dalam rumah tidak. Itu tanggungjawab individu lah. Okey, individu. Okey, nak cerita dia. Jadinya TNB sampai kat sini, supply yang dibagi setiap rumah ni 240 volt AC. So saya tahu semua orang tahulah yang ni. Okey, dia 240. Betul? Ada yang lain ke tiba-tiba? Okey, 240 volt AC. So live neutral kita adalah live, sini neutral, sini earth lah. Okey. Jadi dia soket. So apa-apa device elektronik, laptop, handphone, charger, apa lagi kau sebut je lah semua. Okey, aircon ke apa benda ke, nak tak nak dia kena masuk juga pin yang ni. Betul tak? Ada tak pin-pin lain? Tiba-tiba ada 4 ke kan, special. Ada tak? Tak ada Okey, saya memang tak ada. So semuanya akan masuk dari sini. So isu dia, kenapa kita kena belajar power supply ni? Ni tak kira lah sama lah dekat hospital ke, dekat rumah ke, kat kilang ke. So memang ada device. So isu dia ialah kenapa kita kena belajar power supply. Okey. Power supply yang dimaksudkan ialah power supply untuk device ni. Okey, device ni. Okey, ini yang nak kita bincangkan. Kita nak tahu circuit ni macam mana dalam power supply ni control. Sebabnya
bila elektronik, semua dalam ni adalah ada resistor, ada transistor, ada kapasitor, ada SCR mungkin, ada controller mungkin, semua macam-macam. Okey, semuanya berfungsi dalam elektronik punya circuit. Okey, so katalah circuit tu, kalau kita tak buat power supply, so katalah circuit tu ada circuit macam ni contoh contoh. Okey, ada transistor, kadang-kadang so bila circuit yang complicated ni memang pelik-pelik lah. Okey, so bila pergi industri nanti tengok circuit pun pening lah. Okey, contoh ni circuit. Okey, circuit ni boleh tak kalau kita direct, okey, kita masuk live sini, pergi supply dia, okey, and ni neutral kira negatif lah masuk supply, boleh tak? Agak-agak lah saja tanya. Boleh ke tak boleh? Apa jadi? Boleh tu boleh lah, tapi kalau kita sambung ni, apa jadi dengan circuit ni? Terbakar. Okey, so tak sempat nak guna, dah hangus lah. Okey, dah hangus. Bukan setakat hangus, saya ingat dengan orang-orang sekali lah, baru nak pasang ni, okey, meletup lah. Okey, meletup. Okey, meletup, spark dan sebagainya. Okey, so isu dia elektronik punya part ni tak support dengan TNB punya supply. Okey, tak ada supply. That's why walaupun kita tengok apa ni, contohlah ni home appliance kita ni besar, contohlah peti ais kita ni besar, tengok supply 240. So bagi orang yang tak faham, okey, supply kita 240. Betul 240 ni masuk daripada soket nak keluar bagi masuk. Sebab ni soket 240 kita tak boleh ubah kat sini jadi 5 volt. Okey, jadi kabel ni 240, tapi bila nak masuk komponen elektronik part dalam home appliance kita ni, contoh ada LED, ada LCD panel lah kat sini, lepas tu ada button macam-macam lah. So kebanyakannya dia akan berfungsi waktu 5 volt saja. Microcontroller tu sendiri function dia masa 5 volt saja maksimum. Okay, 5 volt. So jauh gap 240 nak pergi kepada 5 volt sangat jauh. Okey, begitu juga dengan handphone. Okey, handphone kita bateri berapa volt? Siapa tahu? Agak-agak lah, agak-agak. Kita punya handphone berapa volt agak-agak? 10 volt, 9 volt, 20 volt, 30 volt. Ha? Tak. Berapa? Tak dengar. 12 ke? 12. Pernah buka handphone? So handphone yang sekarang ni kita tak boleh buka isu dia kan. Kalau handphone yang lama-lama sikit tu, sebelum Android, at least walaupun handphone tu nipis, tapi kita boleh buka casing belakang tu, boleh nampak bateri tu. Sekarang ni memang kalau nak buka ni kena pergi kedai ataupun kena buka dengan dia punya pin lah. Okay, so tak ada hari lah semata-mata nak tengok bateri kita nak buka pin kan. Okay, so saya sendiri pun spek, kalau kita nak tengok spek tu, kita masa beli tu tengok dekat kotak dia tu biasa dia ada tulis lah spesifikasi dia punya supply voltage dia. Okay, charger bateri dia berapa macam tu lah. Okay, nak cerita dia memang bawah 5 volt ataupun bawah 9 volt. Okay, so mungkin yang sekarang tak tahu berapa volt. So teknologi ni, dia punya evolution of teknologi ni, memang dia orang akan design kalau boleh supply tu biar kecil tapi boleh support equipment ataupun device. Sebab memang apa-apa produk pun, apa-apa company pun dia akan fight sesama mereka, okey, untuk membuat satu produk tu yang less current. Okey, maksudnya bila less current, power kurang, so tenaga elektrik yang digunakan jimat, so bil elektrik pun jimat. Okey, tu yang ada keluarnya inverter lah, aircon inverter dan sebagainya lah. Okey, nak jimat. Tapi isu dia bila dia buat macam tu, harga pula dia jual mahal. Okey, tu yang menjadi masalah tu. Okey, sama juga macam kereta hybrid lah. Okey, so kalau dalam teknologi kereta pun sama, dia orang nak horsepower besar tapi cc kecil. Betul tak kalau perasan spek kereta sekarang? Betul okey. So zaman-zaman korang ni kan minat yang macam tu, kereta-kereta kan. Okay, nanti bila dah kerja memang dah termimpi dah nak beli kereta kan. Tak apalah. Okay, benda yang positif tak apa, buat je. Okay, so maksudnya kalau awak kita perasan dari segi otomotif sendiri pun dia benda, maksudnya dari segi analogi tu lebih kurang sama je.
Maksudnya dia orang nak enjin kecil tapi power. That's why sekarang semua keluar 1.2 turbo. Kalau Volkswagen memang semuanya turbo lah, 1.2 turbo, 1.4 turbo. Okay, body besar tapi sisi kecil. Tapi boleh bawa body besar dengan horsepower yang besar. So teknologi itulah. Okay, tapi harga kereta mahal. Tu je lah masalah dia. Dan kebanyakan sekarang semua memang keluar 1.5 turbo, 1.5 turbo. So semua keluar turbo. Apa turbo tu sebab sisi dia kecil tapi dia nak boleh bawa beban yang berat. Maksudnya kita punya rotek murah lah. So orang akan beli kereta yang harga rotek murah ni. Dan minyak mungkin jimat jugalah pasal sisi kecil tapi tak sejimat, bukan turbo lah, tapi still boleh jimat. That's why industri-industri yang bermain dengan produk-produk ni, so dia akan fight macam tu lah sesama mereka. So sama juga dengan teknologi elektronik. Okay, so masing-masing akan keluarkan produk yang penggunaan produk tu kalau boleh current yang paling jimat yang dia nak pakai. Okay, selagi boleh buat, dia akan buat lah. Okay, so itu ialah dia punya introduction sikit. Okay, so kalau tengok kat sini, okay, apa itu power supply? Provide one or more fixed voltage to the working circuit. Okay, so dia provide tak semesti satu mesti banyak. Okay, kenapa banyak? Kadang-kadang dalam satu komputer ni, setengah motherboard perlukan 5 volt, kipas 5 volt, mungkin ada setengah board tu perlukan 9 volt. Okay, so nanti bila dia keluar daripada blok, daripada AC power supply, so dia akan boleh secret banyak supply yang akan disambungkan lah. Okay, contoh paling mudah ialah dalam komputer lah, Okay, so siapa pernah tengok komputer desktop dekat dia punya power supply punya board, bukan board dia punya box ni, PSU unit lah dipanggil. So AC card masuk sini 240. Okay, so bila masuk dalam ni, so dalam ni ada power supply punya board macam-macam. So bila dia keluar kat sini, banyak kabel ni. Okay, so ada setengah kabel dia akan keluarkan 5 volt. Ada setengah ni dia keluarkan 9 volt. Okay, so that's why dia tak semestinya one lah. So that's why kat tadi kata one or more fixed voltage. Okay, fixed voltage. So memang kita akan keluar fixed voltage 9 volt, 5 volt, mungkin ada yang 12 volt. Okay, so mana circuit yang memerlukan 5 volt, okay, so dia akan connect dekat dia punya board lah. Okay, mana komputer dalam komputer board tu, contoh motherboard perlukan 12 volt. So motherboard tu supply dia akan connect pada 12 volt. Okay, tu maksud dia. Faham Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada? Okey, tak ada. So sama juga macam charger lah. Okey, untuk charger ni agak-agak kat mana dia convert daripada 240 jadi mungkin 5 volt? Dekat handphone ke dekat charger ni sendiri? Agak-agak. handphone. Cuba rasa-rasa macam ni. Dia kadang-kadang device ni dia tengok jugalah device. Dia tengok whether design design punya design manufacturer tu buat produk tu macam mana. Terpulang kadang mengikut kesesuaian produk. Okay, contoh macam untuk komputer, yes, memang output tu dia, maksudnya wire kabel tu still 240. Maksudnya kalau awak pegang wire ni 240. Okay, kat dalam ni baru dia convert jadi DC. Maksudnya kalau kita pegang wire yang ni, insyaAllah kita tak mati keras lah. Okay, tak mati keras. Cumanya kalau pegang kabel yang kat luar ni, memang out lah. Okay, memang out. Okay, untuk handphone kebiasaannya, dalam kat sini dia dah convert dah. Maksud saya dalam soket tu sendiri, kat dalam ni dah ada circuit yang convert daripada 240 kepada mungkin 5 volt, 9 volt. Macam tu lah. So dekat USB ni dia dah convert jadi voltage yang kecil, mungkin 5 volt. Okay, maksudnya kalau kita terputus wire ni ada terkoyak ke leakage current ke, kalau kita terpegang pun, so kita tak short lah,
Okay, so device tu macam tu lah. Okay, kadang-kadang. Okay, faham Ada soalan? Faham. Okay. Dan untuk yang ini, awak tak pernah pergi lab kan? Kesian, tak apa. Nanti naik semester ni, insyaAllah jumpa lab, jumpalah ni power supply nama dia. Okay, ni power supply. So dalam power supply ni ada power supply. Ni pun pening kat ni. Okay, ni equipment lah biasanya, equipment. Okay, dekat hospital mungkin ada banyak equipment, ada mesin apa ni X-ray, ada mesin dialysis, ada mesin apa lagi. So nanti you all akan belajar lah radiologi punya nanti yang semester 4. Okay, semester 5 kan. So you dah fokus kepada awak punya specific course. Okay, so nanti awak jumpa mungkin banyak equipment-equipment yang berkaitan dengan radiologi. Okay, so dalam tu sendiri dah ada power supply. So yang ni power supply. Nama dia power supply tau sebenarnya. Tapi power supply sendiri ada power supply lagi. Okay, maksudnya kita nak inject power supply ni. Contoh kita buat circuit hari tu, kita buat circuit diode So resistor, contohnya diode. Okay, contohlah ni. Okay, negatif, positif. So kita nak masukkan 9 volt. Okay, so yang ni kita kena masukkan ni. So kita setting sini jadi 9 volt. So masukkan negatif pergi negatif, guna kabel, clip tu, clip wire. So masuk sini. So kita onkan circuit. Maksudnya supply sini dia akan menyupplykan supply. Macam tu ayat jahat dia. Okay, supply akan, power supply sendiri akan supplykan dalam kita punya circuit. So maksudnya boleh variable lah sini, 9 volt. So ada maksimum, biasanya 60 volt maksimum. Okay, maksimum 60 volt. Okay, ada soalan? Tak ada, okay. So ni teori memang boring ni. Okay. Unit 6 ni memang teori juga. Tapi ada calculation lah juga nanti di ujung-ujung tu. Nak compare dengan unit 5 memang teori habis lah. Okay. Introduction to power supply. Okay, sama lah tadi. Okay, ni innovation power transmission ni contoh lah Ni contoh. Boleh dengar dia punya audio dia?
Okay, tu contoh power transmission lah. Okay, so sebenarnya untuk evaluation teknologi ni in terms of power supply ni, okay, so akan datang ni mungkin dia akan boleh guna transmit power ni melalui wireless lah. Okay, so, macam sekarang ni pun dah ada charger secara wireless. Okay, so power transmission pun sebenarnya boleh juga dibuat secara wireless akan datang. Cuma sekarang ni tak meluas lagi lah. Okay, sekarang ni kalau tengok dulu mouse orang guna ada kabel lah. Sekarang ni mouse guna optical dan wireless. Okay, betul tak? So benda tu akan berubah. Okay, so akan datang mungkin tak mustahil lah, tak ada wire dah. Okay, maksudnya untuk plug AC cord mungkin lah akan datang. Tak tahu, tak mustahil. Okay, maksudnya lepas ni mungkin penggunaan wire ni tak ada dah. Okay, so mungkin just plug in kat sini tapi tak ada wire, tapi kita boleh onkan kita punya device. Agak-agak logik tak benda tu akan datang? Tak tahu lah. Rasa-rasa lah. Okay, mungkin lah bukan mungkin lah. Sekarang ni dah ada dah beberapa device yang kita boleh on secara transmit power tu. Okay, maksudnya akan datang ni dah tak perlu dah kata macam contoh awak nak guna laptop bateri habis. Okay, bateri habis. So awak pun, kita pun terkekel lah cari kita punya kabel AC cord tu kan nak pasang. So akan datang mungkin tak perlu. Okay, mungkin kita punya plug tu just sebesar USB, just plug in dekat kita punya AC ni, mungkin dia ada design macam mana entah. Okay, just mungkin plug in, so boleh transmit signal ke device kita and then on. Okay, on. So benda tu memang dah berlaku pun. Untuk charging handphone memang dah ada. Okay, cumanya untuk device-device yang besar, setakat ni saya belum jumpa lagi lah. Okay, saya belum jumpa lagi. Tapi untuk charger memang dah ada. Okay, charger dah ada. Tapi boleh dibuat lah, benda tu boleh dibuat. Okay, so okay, yang ni kita sambung minggu depan sebab yang ni dah macam satu topik baru, dah pergi mendalam. Maksudnya ini ialah block diagram. Okay, ini ialah memang betul-betul litar power supply yang ada dalam kita punya device. Okay, litar asas yang ada device. Itu punya laptop, handphone, apa-apa lagi semua. Okay, so dia berasal daripada circuit ni, basic dia. Cuma sekarang ni mungkin dari segi packaging dia dah lain lah, dah modern kan. Okay, ni zaman dulu kita nampak lah block by block by block macam ni. Okay, tapi yang akan datang ni tak nampak, memang terlalu kecil. Contoh macam microcontroller Contoh microcontroller ni yang ni tadi. Okay, ni board ni. Okay, so board ni agak-agak dia punya litar power supply je besar mana. Okay, ni board microcontroller maksudnya the whole circuit diagram dia. Input, output, ada sistem clock dia. So agak-agak power supply circuit dia besar mana? Besar, boleh imagine tak berapa size? Okay, sangat kecil ya, mungkin tak boleh nak trace kat mana satu dia punya circuit power supply tu. So kalau nak tu kita kena tengok dia punya schematic diagram lah. Okay, so kat situ dia akan begitulah kat mana power supply tu. Actually yang ni 240 240 dan input untuk microcontroller ni 5 volt saja. So maksudnya 240 ni masuk saja sini. So semuanya 5 volt. Okay, semuanya 5 volt. So operation dia punya circuit board dia ni, so dia beroperasi dalam julat 3 ke 5 volt. Okay, so sangat kecil dan dia punya current pun just milliamp saja. Okay, milliamp. So dia punya litar power supply ni lagilah halus. Okay, tak nampak. So kadang-kadang dia dah embedkan dalam bentuk IC. Okay, dalam bentuk IC. Cumanya dalam IC tu dia orang dah design daripada analog. So ada macam biasanya ada kombinasi lah analog dan juga digital. Okay, jual dah belajar digital kan, logic OR tu dah belajar, logic OR, NOR, gate and gate dan gate. Dah ke belum saya tak pasti semester 2. Okay, so you dah at least you dah tahu lah digital. So maksudnya elektronik ni ada 2 part tau base dia, satu analog, satu digital. So memang dua-dua ni memang memerlukan kombinasi untuk kita buat sesuatu circuit. So dia mesti ada digital dan juga analog. Sebab tak ada analog, digital ni tak akan wujud. Sebab digital punya komponen ni ataupun function daripada digital ni, dia mesti base dia adalah daripada daripada analog. Okay, daripada analog. Contohlah logic OR, you belajar logic OR. Sekejap
sajalah ni sembang santai tak masuk pun dalam test. Okey saja. So ni OR gate, betul OR gate betul OR gate. So kalau logik 1 kosong dia akan jadi 1 lah. Okey, so apa-apa 1 dia akan keluar 1, kecuali kalau sini kosong kosong dia akan keluar kosong. Apa maksud 1 kosong ni ialah 1 ni mewakili 5 volt, kosong ni mewakili kosong volt. Maksudnya off. 1 logik 1 dia on 5 volt. So logic gate ni kita nampak simbol logic gate ni. So bila kita beli komponen, okey, kita beli komponen, so kita akan nampak bentuk IC macam ni. Dan kita pun sambung. Okey. Tapi sebenarnya dalam ni apa? Dalam ni ialah transistor. Semuanya transistor. So gabungan-gabungan transistor tu yang menyebabkan current to flow bila letak sini logik 1 1, okey dia akan jadi kosong. So design transistor yang kat sini dalam ni. So dalam ni still analog. Okey, so dia orang design dengan still dengan analog juga, dia punya basic transistor, diode dan sebagainya. Okey, itu sajalah nak sembang. So analog dengan digital. Okey, so teknologi kepada digital lah sekarang ni, sebab digital ni lebih stable sebab biasanya kita dah packagekan dia. So komponen untuk rosak tu tak ada sebab dia dah packagekan, maksudnya dia dah macam dia dah buat protection dekat dia punya dalam ni kan. So dalam ni transistor banyak, so dia dah packagekan, so dia lebih stable lah. Okay, dia lebih stable. Okay, so ni blok-blok dia yang ada daripada 240. So masuk rectifier, masuk filter, masuk IC regulator dan load. Load ni kita punya output lah. Okay, kita punya output. So apa-apa load kita seperti AIS, handphone, tablet dan sebagainya. So itu ialah load. So IC regulator ni yang menentukan berapa volt akhir yang keluar. Contohnya daripada 240 ni. Tapi kalau device kita ni 9 volt, so IC regulator ni dia akan set 9 volt. Kita boleh design lah. Okay, design 9 volt. Okay, so kalau kita punya handphone 3.5 boleh, dia boleh buat 3.5 volt saja lah. Okay, kecil untuk handphone. Okay, ada soalan? Tak ada, so itu saja kot. Okay, sebab ni kalau nak cerita yang ni dia kena cerita sampai habis lah, panjang ni. Okay, panjang. Okay, so nanti kita akan tengok satu persatu lah.